Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini, 19 Ramadan, saya diizinkan oleh Allah Ta'ala pertemukan oleh anda semua. Dan sebelum saya memulakan perkongsian bicara maya yang dianjurkan oleh Isma Cawangan Iskandar Putri, InsyaAllah kita tunggu beberapa lagi audien yang masuk, dan kita minta lah kalau yang dah masuk tu kalau boleh like dan bagi klik senyum ke sebagai tanda ada suara saya ni jelas dan tak dan boleh didengar lah oleh semua. Okey, alhamdulillah. Baik, kita masih lagi menunggu beberapa lagi untuk sama-sama kita membicarakan tentang iktibar nuzul Al-Quran semasa PKP ni. Okey, insya-Allah. Boleh. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Saudara, saudari, tuan puan yang menonton bicara maya ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian untuk sama-sama kita berkongsi tentang apa iktibar nuzul Al-Quran yang boleh kita bicarakan. Pada hari Ahad yang lepas, kita telah melalui 17 Ramadan 2020 atau 1441 Hijrah. Dan yang paling penting, bagaimana kita menyelusuri nuzul Al-Quran ini pada hari-hari yang berikutnya. Khususnya kita akan menempuhi 10 malam terakhir di bulan Ramadan pada tahun ini. Baik. Kalau kita lihat pada tahun ini, sambutan nuzul Al-Quran tidaklah seperti tahun-tahun yang sebelum ini. Kalau kita lihatlah, sebelum ni kita bertadarus sama-sama, dan kita kata Al-Quran di masjid, dianjurkan oleh mana-mana lah pihak, khususnya di masjid, masjid sekitaran atau sekitar kita. Tapi tahun ini berbeza, atau kita berada suasana normal baru atau new normal, di mana kita menghayati nuzul Al-Quran ni di rumah masing-masing. Ada yang meneruskan bersama keluarga, dan ada yang terus meneruskan melalui talian, iaitu melalui tadarus online. Tapi itulah new normal yang kita kena menghadapi bersama, atau kita rasa bersyukur masih lagi kita berada di bulan Ramadan yang mulia ini. Cuma saya tak nak menceritakan pasal peristiwa atau sirah, kisah-kisah turunnya Al-Quran, di mana nuzul tu maksudnya turun, dan Al-Quran tu Al-Quran lah maksudnya turunnya Al-Quran. Cerita yang sebelum ini, kalau kita tahu, ustaz-ustaz atau asatizah di luar sana yang lebih arif menceritakan pelbagai peristiwa tentang turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Saya tak nak ceritalah kisah tu, tapi saya lebih kita sama-sama membicarakan apa iktibar nuzul Al-Quran semasa PKP ni. Okey, yang pertamanya adalah berkaitan tentang
bagaimana kita dapat menginsafi, menilai balik kelemahan diri kita. Sungguhnya kita manusia yang sangat kerdil, dan di mana kita perlulah mengesakan Allah Ta'ala ni, khususnya pada musim pandemik COVID-19 ni lah. Maksudnya bagaimana kita yang walaupun ada pelbagai teknologi perubatan, ada pelbagai mungkin cara-cara untuk mengubat, kalau para doktor yang mahir, yang pakar sana memang tinggi dari segi ilmu. Namun sesungguhnya Allah Maha berkuasa pada tiap sesuatu. Maksud di sini kalau kita lihat belum lagi kita atau para doktor menjumpai lagi cara untuk mengubati atau vaksin mengubati COVID-19 ni. Dan kita sama-sama lah rasanya perlu masa untuk sentiasa perbaiki diri. Perbaiki diri maksud di sini adalah kita melihat balik. Mungkin ada kita telah melanggar hukum Allah, atau kita tidak sengaja atau tak terlangsung melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Justru tu mungkin sebabnya Allah turunkan penyakit COVID-19 ni adalah untuk kita kembali kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apabila kita tahu kelemahan diri, kita perlulah perbaiki diri kita dalam kita menghayati Al-Quran di dalam bulan Ramadan ni. Khususnya pada keluarga yang duduk di rumah, khususnya ibu bapa, adakah sebelum lagi Ramadan ni dah get ready untuk sama-sama membaca Al-Quran untuk persediaan Ramadan. Bila dah tempuh pada bulan Ramadan, adakah dia ibu bapa ini sendiri telah sama-sama membimbing anak-anak, membimbing isteri untuk bertilawah Al-Quran? Sejauh mana kita buat? Jadi pada bulan Ramadan ni ada kesempatan di masanya lagi, sama-sama kita upgradekan diri kita untuk mengejar baca Al-Quran sebanyak yang mungkin. Bagi orang yang tidak biasa, kurang baca Al-Quran, inilah masa untuk kita banyakkan baca Al-Quran. Yang mungkin nak khatamkan Al-Quran, teruskan strategi untuk khatamkan Al-Quran. Kata satu hari satu juzuk, tak kisahlah. Ada yang telah, kalau kita lihat, saya mendengar berita kawan saya di Sabah, seorang remaja ni telah khatam 7 Al-Quran. 7 kali lah khatam Quran. Rasa tercabar jugalah. Tapi bukanlah kita nak bersaing untuk khatam Quran, tapi sejauh mana kita mendekatkan diri dengan berkomunikasi Allah Ta'ala dengan membaca Al-Quran. Itu contoh saya nak ambil. Kalau lihat lagi di sekeliling keluarga kita juga, kita pun sejauh mana kita mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dengan kita sama-sama solat berjemaahnya. Yang dulu mungkin faktor kerja di luar, kesibukan faktor di luar tak sempat berjemaah, kita berada di rumah ni sama-sama mengajak keluarganya untuk solat berjemaah. Saya sukalah kalau lihat anak-anak sendiri yang mengazankan yang menjadi Bilal. Mungkin ada anak yang dah besar sikit, remaja, dah minta ke hadapan untuk menjadi imam, yang dah akil balik dah khususnya. Dan kalau boleh, kita yang rasa ibu bapa ni, khususnya bapa yang lebih dia punya hafazan tu, perbetulkan bacaan anak-anak selepas itu. Contohlah anak ke depan menjadi imam, yang membaca dalam solat fardu dia, mungkin solat maghrib, isyak, subuhnya boleh baca jaharkan, boleh baca secara kuat. Jadi mintalah dia sentiasa membaca surah-surah yang mungkin dia dah mula menghafal, sebagai dia ada untuk memperbaiki nilai hafazan dia. Yang tu kita nak.
Mungkin yang tak biasa untuk solat fardu, untuk imam jadi solat fardu, dia ke hadapan untuk menjadi imam. Latihkan anak kita. Mungkin yang mula balik tu, mulalah dengan azan, mula dengan iqamat, kan. Sikit-sikit lah. Kan. Lama-lama dia dah terbiasa untuk sama-sama kami imarahkan rumah kita ni sebagai masjid sementara di musim PKP ni. Yang tu yang kita nak sama-sama. Dan sama-sama kita hidupkan juga dengan pelbagai buku-buku yang berada di rumah ni. Khususnya kalau saya sendiri, banyaklah buku-buku berkaitan dengan agama. Kita didiklah anak-anak kita semasa mungkin lepas subuh ke, baca sikit hadis, baca, yalah, kadang boleh ceritakan buku cerita tentang Nabi, tentang kisah-kisah pahlawan atau ulama Islam yang terdahulu, kan. So ambillah peluang ni. Mungkin Allah takdirkan kita dipanjangkan PKP ni untuk ambil peluang ni, perbaiki dari semasa ke semasa untuk kita memimpin, khususnya anak-anak kita, untuk menjadi seorang yang beranilah ke hadapan dan sama-sama untuk mewarisi ilmu yang Allah berikan ni. Baik, itu yang kedua. Saya pun tak nak cakap panjang lah. Baik, yang ketiga adalah bagaimana iktibar nuzul Al-Quran ni dalam negara kita, khususnya dalam perundangan Islam lah, kan. Sebelum ni mungkin pengumuman daripada Perdana Menteri kita tentang fasa PKP yang pertama, seterusnya, kan. Yang terbaru pada hari Ahad lepas dipanjangkan sehingga 9 Jun. Maka di situ dia atau istilahnya pemimpin-pemimpin ni melihat masalah kemaslahatan rakyat atau kemaslahatan penduduk di Malaysia lah. Mungkin kalau kita rangkaian tu dah mungkin hampir-hampir, kan. Hampir-hampir dalam untuk memutuskan rangkaian COVID. Tapi ingat, seperti mana yang dikaji oleh para doktor kita, atau banyaklah daripada doktor-doktor luar negara dan sebagainya yang menempuhi rawatan untuk COVID-19 ni, kan. Maka dengan itu mereka atau dah istilahnya, maksudnya mungkin dah di dalam PKP ni perlu di rumah supaya rangkaian tu tidak diputuskan. Demi sedikit lah. Sebenarnya kalau kita lihat pun daripada bacaan saya pun dianggarkan selepas raya baru habis. Habis PKP ni, kan. Khususnya kita tak nak berkumpul lah sebab perayaan ni, kan. Tapi mungkin ada sebabnya direngankan sedikit untuk ada pertemuan di dalam negeri. Mungkin ada sebab-sebab tertentu hikmah yang kita kena ambil. Tapi yang penting adalah kita sama-sama menjaga khususnya warga emas untuk tidak membawa kepada jangkitan COVID-19 ni. Kita amat risaulah warga emas. Warga emas pun kalau dah tengok cerita-cerita kat luar ni, kan, kat media sosial ni, dah berisaulah bila yalah, ada orang yang nak datang rumah. Biasanya orang-orang muda ni menghormati orang tua untuk orang muda ni datang ke rumah, kan. Tapi je lah, apa yang orang tua merisaukan apabila jangkitan tu boleh berlaku. Secara kadang dah janjinya tak macam tak nak salam, kan. Tapi bila, kalau contohnya wanita ni bila dah bersalam, kan ada peluk cium je, kan. So yang tu kita amat menggusarkan lah. Tapi apa pun, apa yang saya nak lihat daripada iktibar nuzul Quran ni adalah pemimpin negara kita sedikit demi sedikit menurunkan atau membincangkan SOP. Contohnya sekarang ni SOP solat berjemaah di masjid. Sekarang ni kita masih lagi menunggulah penurunan atau pengizinan untuk berjemaah di masjid. Mungkin ada step by step pimpinan negara untuk menurunkan secara berperingkat-peringkat. Begitulah Al-Quran diturunkan juga daripada Batu Izzah, langit bumi ni, kan, melalui Nabi Muhammad, melalui malaikat Jibril AS kepada Nabi Muhammad di Gua Hira, yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berperingkat-peringkat lah kemudiannya diturunkan. Adalah disebabkan mungkin ada kita boleh ambil iktibar juga dari kisah atau daripada pimpinan negara kita untuk menurunkan juga SOP supaya kita
dapat memutuskan rangkaian COVID-19 ni. Dan apa yang penting bagi saya adalah untuk penutup pada bicara Maya pada pagi ini adalah sama-sama kita teruskan berdoa. Jangan kita berputus asa, jangan kita rasa macam kecewa dan sebagainya lah. Kan kalau yang mungkin lain negeri tak dapat balik tu kan, itu tak mengapa. Cuba kita ambil hikmah yang sebaik mungkin. Ada hikmah yang perlu kita laksanakan, ada perlu kita patuhi kan. Dan yang penting adalah kita sentiasa berdoa kan. Janganlah kita putus berdoa, khususnya pada 10 malam terakhir ni. Allah berkati pada Ramadan kita kali ni, mungkin ini adalah Ramadan kita kali terakhir. Kan kita tak tahu kan. Lakunya selepas ini. Tapi yang penting kita buat yang terbaik daripada sebelum ni. Mungkin sebelum ni ada Tamis Tarawih. Tapi kita yang berada di rumah teruskan konsisten Tarawih. Atau yang mungkin sebelum ni tidak pernah, atau kalau bulan-bulan biasa ni susah nak khatam Quran. Tapi bulan ni lah bulan untuk kita untuk sama-sama kejar khatam Quran. Dan kita ambil tadabbur ayat-ayat untuk kita mengisafi, untuk kita mencari balik nilai-nilai murni yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, insya-Allah. Okey. Dan penutup bagi saya, sama-samalah kita teruskan doa, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan, wa barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Dan kan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Teruskan berdoa, mudah-mudahan Allah memberi kemewahan jiwa kita untuk kita mengimani dan mengagungkan Al-Quran, khususnya dalam mencari malam-malam Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir ini. Saya Muhammad Halim Syamil Ismail, Ketua Biro Islamiat Isma Iskandar Puteri, mengucapkan terima kasih ke atas semua yang audien yang melihat atau menonton cara Maya kali ini. Sekali yang baik dulu daripada Allah Ta'ala, kurangnya daripada diri saya untuk saya perbaiki dari masa ke semasa. InsyaAllah stay home, duduk di rumah, sentiasa basuh tangan, amalkan budaya membersihkan diri, apa yang disarankan, sentiasa membersihkan diri, mandi yang kerap. Kalau kita ada di rumah ni, sentiasa ambil wuduk untuk sentiasa terus megang Al-Quran, dan untuk kita ambil peluang untuk solat sunat yang lain juga. Solat duha, solat qabliyah, solat ba'diyah dan sebagainya, untuk kita dekatkan diri pada Allah pada hari-hari terakhir Ramadan ni. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.